kegagalan manusia apabila dia tidak tahu dalam wardrobe dia sepatutnya ada apa. Caca Marbah. Sebagai seorang pereka fashion tersuhur, apa komen Kashfi? Fashion ni kata orang boleh menaikkan seseorang dan boleh juga menjatuhkan seseorang tu. Sebenarnya dari segi fashion, bila kita cakap tentang fashion itu boleh menaikkan seseorang dan boleh menjatuhkan seseorang, itu sebenarnya setengah orang merasakan bila adanya fashion itu, dia sekadar orang kata boleh menaikkan terus tanpa ada awareness bahawasanya fashion ni juga ada bisa dia. Bagi saya ada bisa dia. Dan kalau setengah orang yang terlalu tidak dapat memahami apa itu fashion sebaiknya, itulah orang kata dia boleh menjatuhkan. Ada setengah orang bila kita berkata demikian, apa yang boleh menaikkan dan menjatuhkan, orang rasa macam mana ada menjatuhkan. Orang akan fikir sedemikian. Tapi sebenarnya ini yang selama 11 tahun dan alhamdulillah 2024 ni 12 tahun saya dalam industri. Apa ini maksudkan seperti fashion itu boleh menaikkan seseorang dan boleh menjatuhkan seseorang itu apabila kalau kita tahu sekiranya fashion ni sebenarnya dia mampu mengubah seorang individu tu dari segi penampilan, dari segi energi, dari segi perwatakan, dari segi aura seseorang. Kerana ada satu formulasi yang saya pegang di mana setiap individu mempunyai orang kata personalities. Setiap individu itu mempunyai personality dirinya sendiri. Apabila dikaitkan dengan fashion atau kita kata dimasukkan elemen fashion dalam dirinya, fashion to itself, bila kita seorang designer mereka satu pakaian ataupun satu image pada seorang individu itu, secara tidak langsung dia akan mencipta orang kata karakteristik pada pakaian itu sendiri, berpandukan personality orang tersebut. Maka orang kata extra enhancement. Bila Kashfi sebut berpandukan personality seseorang itu, jadi apabila Kashfi design satu pakaian ataupun busana untuk seseorang, adakah Kashfi buat profiling? Yes. Saya seorang yang ini yang banyak orang tak tahu tentang diri saya. Selalunya when it comes to fashion show, saya suka pakaian dilakukan selepas saya analyse siapa model saya. Selalunya saya akan bekerja apabila saya melihat seseorang individu itu. Kalau bukan model sekalipun, subject matter orang kata client to itself, saya akan lihat siapa dia. Profession apa profession dia, apa yang dia boleh bawa, apa energy dia itself, apa personality serious dia. Gila ke? Karakteristik, adakah dia extrovert, adakah dia introvert. Dan masa itulah bila saya berjaya analyse kesemuanya elemen itu, barulah design baru dicipta. Design itu kadang-kala dia membantu dari segi kalau seseorang itu introvert, macam mana nak enhancekan perwatakan dia walaupun dia seorang yang introvert. Kalau seseorang itu extrovert, macam mana kita nak buat sesuatu dari segi design membantu dia untuk melihat sama ada reduce, maintain or memberi lebih energi terhadap seseorang itu. Maka equal daripada personality tadi, karakteristik seorang individu tadi, termasuk dengan design yang kita design pada beliau, which is karakteristik design itu sendiri, dia equal dengan aura. That's why pemahaman seorang kalau dia tidak faham, macam saya pemahamannya, ada kalanya bila kita melihat seorang individu itu, kita tengok dia berpakaian yang kemas, tetapi ada kalanya kita rasa dia tidak berjaya membawa dirinya sendiri kerana dirinya dan pakaian itu tak gel. Maksudnya dia ke belakang, pakaian tu ke belakang, dirinya dulu. Ada setengah orang mempunyai personality yang sangat tinggi, design itu tidak membantu dia, maka diri je yang akan nampak dahulu. Wow, I see mathematics there. Yeah. So there's a gap analysis kat situ. Yes. So Kashfi akan buat analisa tu, how to bridge that gap. Betul. Okay, the other thing is, adakah Kashfi rasa
ramai orang kat luar sana judge seseorang dengan pakaian mereka. Yes. Selalunya apabila bagi saya pakaian ni dilakukan dari segi bentuk design sebenarnya untuk menutup apa saja yang tidak indah pada diri kita. Okey. Ia membantu. Kadang-kadang kita ada orang Cover kata line lah ni. Okey. Ada kalanya pakaian tu secara orang kata, bagi saya lah 90%, 80 ke 90% pakaian itu membantu menutup dari segi pelbagai emosi. Contohnya apabila seorang tu tengah bersedih, tengah gembira, tengah dalam pelbagai bentuk emosi sekalipun ataupun perasaan sekalipun, pakaian itu mampu menutup ataupun mengindahkan lagi pandangan seseorang pada seorang individu yang lain. Jadi sebenarnya kalau berbalik pada formulasi tadi, sekiranya design itu dilakukan dalam keadaan yang baik dan dia match dengan personality orang itu, maka dia akan jadi satu impactful yang ngam. Apabila impactful yang ngam, bila appearance orang tu masuk pada sesuatu majlis ataupun berada di satu kawasan dengan orang kata equal tu tambahan dengan baik, dia punya personality wise, aura tu akan keluar dengan lebih baik. Maknanya dia akan membantu orang lain merasai impactful itu. Okey. Itu dari segi itu menaikkan lah. Right. Itu dari segi third party judge orang tu. Tetapi Kashfi rasa adakah kalau katanya seseorang itu dress up dengan satu fashion sense yang dapat memberi impact tu, adakah dia akan berkelakuan lebih, boleh impact dia punya karakter tak? Okey. Itu soalan yang menarik. Kadang-kala apabila orang sekiranya dia tidak suntik elemen fashion itu dan dia tidak ada energy itu, personality dari segi karakteristik of design itu tidak membantunya, ada kalanya akan membawa seseorang itu dia pergi sama ada dia akan rasa lebih tak confident ataupun dia akan membawa orang tu terlebih confident. Okey. Inilah dimaksudkan apabila fashion itu boleh menaikkan seseorang dan dia boleh menjatuhkan seseorang. Menaikkan itu dengan caranya apabila dia dapat equal aura itu, dia akan lebih confident, dia akan lebih tahu macam mana dia nak bercakap, dia tahu macam mana nak present diri dia. Even dia akan carry diri dia dengan lebih baik. Dia rasa dia ada gaya, the presentation. In fact, dia akan dapat perkara-perkara yang lebih baik, seperti kalau business deal dia akan dapat lebih baik. Bila orang tengok dia, orang akan rasa senang dengan dia, orang rasa lebih suka bekerjasama dengan dia, orang akan rasa macam banyak positivity yang dia akan dapat absorb dalam masa yang singkat itu apabila dia berfashion dengan betul. Tetapi ada kalanya orang akan lupa, di mana yang saya maksudkan itu fashion itu menjatuhkan apabila seseorang itu terlalu hanyut dengan fashion itu itself. Dia tidak dapat menanggalkan benda itu secara orang kata, walaupun ditanggalkan pakaian dan sebagainya, tapi the energy itself tidak tertanggal dari sudut hati. Deep tu Kashfi. Maksudnya setengah orang bila disuntik dan diletakkan berulang kali, dia akan rasa besar. Faham? Jiwa dia akan rasa besar, hati dia akan rasa besar, dia akan rasa seperti terlalu besar energi itu. Apabila energi itu terlalu besar dan membezakan diri dia dengan orang lain, maka dia akan ada sifat yang lain daripada diri dia. Kashfi refer kepada sifat sombong? Ya. Okey. Maknanya dia akan terbentuk secara dalaman tu, dengan makin lama makin sedikit dan lama-lama menebal. Walaupun dia orang kata menanggalkan pakaian itu tersebut, apa yang dipakai dalam keadaan yang baik sekalipun, dia akan ada sifat bermegah-megah. Maksudnya itu kadang-kala yang boleh, elemen yang boleh menjatuhkannya apabila kadang-kadang kita tengok kalau dalam macam saya major in wedding. Saya ada banyak buat wedding. Ada kalanya apabila kita tengok lelaki ni datang pada awalnya tidak ada confident level yang tinggi, tidak ada orang kata personality yang baik. Personality yang baik muncul tapi tidak keluar secara total. Dan apabila kita suntik benda ni, elemen fashion ni, dia rasa gaya dia tu lebih baik dan dia start improve diri dia. Dia dah start buat custom shirts, custom pants, dia dah ada very good, dia ada tuxedo yang sangat cantik. Bila dia pergi event, that's develop dia punya karakter dengan lebih besar. Kalau sebelum ni dia menyayangi isterinya mungkin dengan keadaan yang bersahaja, apabila dia ada self confidence yang
lebih besar, mungkin kadang-kala dia terlupa bahawasanya macam mana dia bermula. Aduh, itu yang saya kata bahaya tu. boleh menjatuhkan seseorang. Dan apabila sifat itu ada, dia boleh orang kata lupa diri. Lupa, baik sama ada lelaki ataupun perempuan. Maksudnya di sini apa yang ditekankan sebenarnya, fashion tu kita harus kawal. Kerana at the end of the day, it's not belongs to our body. It's just something we don on, right? Yeah, kita hanya pinjam untuk to get the energy sahaja. At the end of the day, bila you tanggalkan pakaian, you will be back to yourself, original self. Sama juga macam kita kata, adakah kita perlu solat dengan keadaan yang baju kita yang kita pakai on the event day? Tidak. Jadi at the end of the day, kita tetap being ourselves to being macam mana yang kita sepatutnya jadi. Apabila kita menanggalkan pakaian itu, kita akan back to basic, which is kadang-kala orang lupa. Itu They get carried away. Dia carried away. Itulah pemahaman saya selama selama saya bekerja dalam industri. Saya sendiri merasai benda tu apabila saya orang kata sentiasa nak menjaga pakaian saya. At the end of the day, saya akan rasa what is the differentiate between Kashfi Zulkifli Isa dengan saya Muhammad Kashfi. Jadi dia ada perbezaan di situ. Kalau perbezaan, orang melihat Kashfi Zulkifli itu sebagai seorang pereka, dia mereka pakaian, dia buat sesuatu yang lebih baik pada masyarakat lain, dia membantu masyarakat majmuk tu untuk mendapat sesuatu yang lebih baik. Tetapi apabila dia menanggalkan pakaian ataupun images ataupun permintaan orang ramai itu terhadap nama itu Isaf Kashfi Zulkifli, at the end of the day, saya akan balik kepada Muhammad Kashfi yang saya sendiri tahu apa yang hati saya mahukan. Jadi berbalik pada situasi tadi, saya kata kalau saya juga gagal faham apa erti itu, makanya saya juga membawa diri saya hanyut dengan apa yang saya cipta. Adakah credibility seseorang itu di judge dengan the way dia present, dengan penampilannya, credibility dia? Sebenarnya boleh dikatakan dalam 80%. Because first appearance sebenarnya orang akan scan dalam 7 second. First impression bila kita keluar je daripada satu bilik ataupun kita enter satu space dan sebagainya, bila orang melihat kita daripada atas head to toe, orang akan scan kita dalam masa 7 second. 7 second head to toe sampai ke bawah, di mana orang akan dapat first shield kita, siapa diri kita, energi apa yang kita nak bawa, apa pemikiran kita. Dari segi situ sebenarnya orang dah berjaya orang kata merasai energi itu. Conclude dah sikit. Belum lagi orang tu buka mulut dia, belum lagi melihat kepandaian dia, belum melihat orang kata tutur kata dia, bahasa yang dia gunakan, macam mana tahap dia punya energi yang dia bawakan, tahap dia macam mana dia present, dan macam mana orang kata dia mengolah sesuatu perkara, cara menerima itu sendiri, dan macam mana orang kata dari segi psikologi macam mana dia adapt dengan situation. The whole set tu sebenarnya akan datang selepas itu, selepas 7 second itu. Wow. Okey, so kan tahun baru ni kan Kashfi, Kak Ji rasakan ramai dah mula merangkakan azam mereka. Jadi usahawan, ahli korporat, pekerja swasta, kerajaan dan semua. Jadi mereka ni dah mula fikir macam mana dia nak improve themselves. They said dress for success. Yes. Betul tak? Betul. Dress for success. Jadi apakah untuk mereka kat luar sana yang nak improvekan diri mereka dari segi penampilan, sebab mungkin ada yang baru faham, oh my god, 80% of my credibility or my sense of appearance means so much. You see, so apakah staple pieces yang patut mereka, ni perempuan dulu, okay, perempuan dulu, kejap lagi lelaki pula, staple pieces yang harus mereka ada dalam wardrobe mereka? Dia sebenarnya first kali apabila kita mengetahui diri kita dulu. Okay, kita belajar apa yang kita boleh carry. Okay, dari segi warna, dari segi macam mana kita, tahap confident kita apabila kita makan. Ada setengah orang dia suka lebih kepada warna hitam, warna ni dan sebagainya. Even though kadang-kadang kita harus insert some colours dalam kita punya wardrobe, tetapi perkara utama apabila kita analyse diri kita, kita tahu okay, I really good wearing this,
Ada kala masanya bila kita pakai kita rasa so good. Ada masa kita rasa macam I'm not wearing this too lalu lama. Ada rasa bila kita pakai warna ni akan memberi kita satu energi yang sangat besar daripada pagi sampai petang. Ada setengah warna akan bawa kita macam up to certain hours saja kita carry, because they depend on situation of event tu itself ataupun perkara yang kita mahu lakukan pada ketika itu. Sebenarnya inilah basic. Apabila kita tahu apa yang kita pakai, contoh what kind of accessories, what kind of colours, ini adalah benda basic yang perlu ada dalam wardrobe itu. Apabila kita tahu basic itu, secara tak langsung kita memahami kita punya diri sendiri. You punya wardrobe, memahami your personality. Betul. Bila kita ada benda ni, kita orang kata kita enhance, kata kita add on fashion lain ataupun look yang lain, secara tak langsung kita tidak menidakkan siapa diri kita daripada awal pertama yang kita faham. Kegagalan manusia apabila dia tidak tahu dalam wardrobe dia sepatutnya ada apa. Caca marba. Macam-macam ada. Ya, macam rasanya macam boleh ni, rasanya macam ni, rasanya macam ni. Itu belum dia add on. Jadi apabila yang perkara pertama tu ada rasanya, maka berbalik pada formula tadi, dia tak faham siapa diri dia dari segi personality. Kadang-kala nak taruh pin pun, pin ni ke coat, ini ke tapi itu masalah perempuan. Ya, tapi sebenarnya saya lihat walaupun dia ada betul ke, tapi kalau kita tanya majority orang tetap tahu basic. Maksudnya saya suka pakai ni, saya suka cita rasa yang begini, saya suka, itu adalah inner dia. So bila kita tanya, saya selalu tanya pada individu ataupun klien-klien saya cakap, do you aware sesuatu yang you pakai atau you suka? Dia tahu. Maknanya bila dia tahu at least basic, saya sebenarnya confident, selesa pakai begini. Cukup kadar satu perkara ataupun satu saja situasi yang dia tahu, itu maknanya dia dah aware dengan diri dia. Kalau orang yang tidak tahu seperti yang saya tak tahu, you tahu tak apa yang ni? Saya tak tahu, saya tak sure. Bila ada perkataan tidak sure, itu meaning that dalam seharian dia tidak memupuk, dia tidak mengajar diri dia untuk memahami diri dia sendiri. Dan kesilapan kita selalunya kita sentiasa menyelami perasaan orang lain. Macam mana pula orang yang jenis suka tengok apa yang orang lain pakai, lepas tu dia nak tiru? Dia tak ada identiti sendiri. Dia tidak tahu base dia. Bila dia tak tahu base dia, maknanya bila dia keep on copy apa yang orang pakai, maknanya dia sendiri tidak tahu. Kegagalan untuk memahami tu, istilah dia, kita dah tak faham diri kita. Dan kita bukan sedaya upaya untuk menyelami, kita sedaya upaya untuk copy pula. Maknanya kita menambah benda tu dalam keadaan yang tidak lebih baik lah. Bukan membawa kepada lebih baik, kita membawanya kepada ke arah yang tidak lebih baik, kerana kita menambah shield yang bukan milik kita. Jadi kepada orang yang macam ni, ni mesti ramai macam ni, macam mana dia orang nak go back to basic tadi? Saya sebenarnya simple. Saya suka selalulah saya berpesan pada klien saya, believe in hati sendiri. Maksudnya at the right moment, at the right placement, bila you pegang sesuatu, maksudnya pakaian ataupun bila you want to put in, if you want to buy, if you look at things in a different way. Contoh, memiliki kasut. Kadang-kadang kita tengok kasut tu, kalau ada dekat rak tu ada 8 nak ambil. No, look at things in a different way. Pegang kasut itu, take a moment. Should I wear this? Ataupun adakah kasut ni sesuai dengan saya? Tengok karakter kasut itu. Adakah line ini saya suka? Adakah line detail ni okey untuk saya? Adakah dia punya tapak dia, cara pembuatan dia sesuai? Ask yourself. Kalau hati tu orang kata 80% macam saya sukalah, take it. Faham? Because your energy, intuition tu dah katakan yes. Because dia ada synchronization between your personality ada dengan subject matter itu. Maksudnya you dah tahu dah, dia that particular design already ada energy. Maksudnya fashion is also science. Apabila you yourself understand, you boleh connect that dengan design itu, meaning that item, meaning that you dah ada aura tu secara automatic bila you pakai. That's why bila kita pakai dengan sesuatu yang kita suka, confident kita terus membuat-buat. And dia akan keluar secara automatically tanpa kita sedar.
Okay. Jadi saya juga sebagai breaker, saya ada momen saya, dan saya selalunya shopping, saya tak akan ambil masa. Selalunya orang akan shopping, orang kata okay, dia akan ambil masa macam satu kedai tu lama. Saya kalau you guys nak tahu, saya bila saya enter satu kedai, saya akan ambil masa less than 15 minutes. Wow. Saya akan masuk macam setengah orang, dia akan masuk dan belik semua. Saya tak. Scan. Saya akan masuk first enter that any shop, any brand yang saya support. Saya akan tengok dulu. Saya akan check semua railing dia. Saya akan check Scan dulu sampai habis. Then baru saya realise, okay, that railing and that railing ada yang saya rasa Something you sesuai, like. yang saya punya. Dan saya akan straight away pergi kat situ tanpa saya belik railing lain. Saya akan check That means that Kashfi dah buat elimination process from the beginning. Yeah. Right? Okay, no, nothing for me there. That okay, yang tu. Yeah. Okay, faham. Kerana saya selalu ajar diri saya to understand apa yang saya boleh pakai. Dan saya juga tahu tahap mana yang saya tak boleh pakai. Dan kadang-kadang bila saya buat garment saya sendiri, saya juga tahu tahap mana yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang saya rasa awkward saya nak pakai, apa yang saya rasa saya tak boleh carry even. Ada yang saya nak eksperimen pun kadang-kadang saya akan analyse diri saya. Can I wear this kind of style? Because maybe orang kata, oh boleh, semua orang boleh. No, dia sebenarnya boleh tu apabila hati you boleh. You can't really experiment with trends lah maksudnya. Boleh. Tetapi dalam bentuk, orang kata paling utama memahami diri sendiri lah. Okay, kalau trend contoh sekarang ni cargo pants. Ya, kalau kita kena tengok. Okay, kalau does cargo it go pants, with me? Yes, macam tu kita kan? kena tanya hati kita dulu. Ibarat dia macam ni, senang. Mak kita dulu kan, kita cakap okay, nak makan nasi tak? Okay, nasi, kita suka nasi dengan ayam, tapi mak kita masak nasi dengan ikan. And then kita cakap okay tu sama ada hati kita menerima, sedangkan kita tak suka ikan tu. Tapi mak kita, kerana mak kita kata do you like it? I like it. Kita paksa diri kita. At the end of the day, mulalah kalau kita ada allergic, sakit perut ke, kalau kita terasa tak okay, kita tak enjoy the food dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu yang orang kata tak memahami diri sendiri. Kalau macam, bukan kita kata kita jadi self demanding, tak, kita hanya belajar untuk mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Okay, so if kita pakai sesuatu yang kita rasa comfortable, that's me. Kashfi rasa adakah ia akan make you happy? Yes. And speaking of that, Kak Ji nak tanya, your tagline, we design happiness. Betul. Apakah maksud yang tersirat kat situ? Okay, saya selalu letak diri saya macam, saya selalu tegaskan I'm a fashion designer. I don't design beauty, I design happiness. Meaning that semua orang boleh. Macam saya, kenapa saya jadi designer? Daripada dulu sehingga hari ini, saya selalu fikir, kenapa saya jadi designer? Kalau saya jadi designer untuk create beauty tu, everyone can. Maksudnya, kita cipta sekecil-kecil perkara ataupun benda ataupun sesuatu apa saja yang kita keluarkan, itu kita telah mencipta beauty. Tetapi apa yang saya maksudkan we design happiness tu, adakah yang kita cipta itu akan mendatangkan kebahagiaan pada orang lain? Adakah orang lain akan suka? Adakah orang lain akan tergerak hatinya? Kerana mencipta beauty ni terlalu banyak. Betul. Banyak je beautiful things. Rambut, kalau orang setengah buat design rambut, cantik rambut tu. Okay, ada orang buat makeup, it's a very beautiful makeup. Okay, adakah sesuatu art itu dilakukan apabila kita lakukan satu art itu, bila kita bagi pada orang lain, individu lain, adakah ia berjaya menyentuh perasaan seseorang? That is the best part of creating art.